sekali dengan rekod sebenarnya. Okey, baik. Jadi alhamdulillah untuk makluman semua pelajar. Okey. Ustaz buat ni memang segera dan cepatlah. Jadi murid-murid kena tolong bagi kerjasama 100% dan fokus 100% pada Ustaz. Sebab apa? Apa yang awak akan tulis ni adalah benda yang sangat penting. Okey, baik. Apa yang Ustaz nak maklumkan di sini ialah okey, kita akan menghadapi MP Kafar pada minggu hadapan. Okey, MP Kafar tu berlangsung atas arahan JAKIM bermula pada hari Isnin minggu hadapan sehingga 30 November ini. Jadi semua sekolah di Malaysia, sekolah agama akan buat MP Kafar, khususnya di Selangor. Kami akan buat secara bersemuka dengan pembantuan SOP. Ini bermakna semua pelajar tahun 5, tahun 6 yang bersekolah di Kafar Integrasi Alaman akan menghadapi MP Kafar secara bersemuka dengan penilai. Kita panggil penilai walaupun dia ustaz atau ustazah kamu, mereka sebenarnya adalah penilai kamu. Okey, penilai kamu. Maka markah kamu tertakluk pada budi bicara dan ihsan mereka dan berdasarkan juga kejayaan awak menjawab soalan. Baik, itu 1 dan 2. Satu soal subjek akan terdiri pada 45 soalan lisan. Ini bermakna awak kena jawab 5 soalan, 5 subjek. Bermakna semua adalah 225 soalan berlangsung selama 2 minggu. Ini bermakna lagi awak juga akan datang secara biasa tanpa bergile-gile. Faham? Maksudnya grup B macam hari ni datang, mereka akan datang minggu ni, mereka akan datang lagi minggu MP Kafar bersama kelas darjah grup bulan A lah. So semua akan datang serentak dan dicutikan semua darjah kecuali 5 dan 6. Sekolah akan keluarkan perkara ini. Okey, maksudnya kami akan bagi awak ruang SOP dengan ruang SOP yang baik, dengan ruang yang bagus di sekolah. Maksudnya awak tak akan bersesak lah, insya-Allah. Okey, kenapa kena buat? Ini arahan JAKIM, maksud kami kena ikutlah arahan JAKIM. Okey, boleh. Dan akhirnya awak bila mengikut apa yang ditetapkan ni, awak akan dapat sijil UPKK awak. Okey, apa yang awak dah dapat sebenarnya 3 subjek awak dah buat dah sebenarnya lah. Okey, tapi yang awak akan langsung ni ada 5 subjek lagi, iaitu bahasa Arab, adab, sirah, jawi dan imla serta tauhid fiqh. Maksudnya ibadah lah, ibadah dan akidah. So 5 subjek. Jelas? Okay, baik. Semua dah ready? Dah ready Okay, baik. Murid-murid semua, apa yang awak perlu tahu adalah ni tips lah. Baca buku revisi, kena ikut cakap guru, apa yang kami beritahu ikut je. Buat je. Kemudian baca. Kalau awak tak hafal, awak yang salah. Kami dah bantu. Ustaz ni buat masa khas untuk awak semua ambil maklum tentang MP Kafar. Apa yang nak baca untuk adab? Tolong ambil perhatian untuk masa yang ada ni. Bila nak menjawab MP Kafar nanti, tolong berfikir. Dia adalah soalan lisan. Maka awak kena berfikir dan jawab dengan ikut logik lah jawapan tu. Dan soalan awak tu awak kena faham juga apa soalan-soalan yang diberikan. Okey tak? Nampak tak Ustaz tengah share tu? Tak, dia hilang-hilang. Dia hilang Ustaz sekali lagi share kot. Okay. Sekali lagi dia memang ni lah dugaan dia. Oh okey, Ustaz punya ni mana ni? Allahumma salli alaihi. Ada tak? Tak ada Tak ada. Okay. Ustaz tutup sekejap. Okay, tak maaf inilah dugaan dia. Macam-macam. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Awak jangan risau. Semua pelajar akan dapat apa yang Ustaz bagi ni. Jadi awak tak perlu nak snap ke tak payah. Nanti kita akan bagi, Ustaz sendiri akan bagi dalam grup. Darjah 5, darjah 6. Darjah 6 Ustazah ni akan bagi. Ustazah Allah SWT, Ustazah Juliana lah.
Okey, baik. Seterusnya bila nak jawab tu dengan adab. Awak nak jumpa orang kan macam nak temu duga, maka awak kena tackle hati orang lah. Jadi awak kena bersedia dengan jawab untuk menjawab 45 soalan. Patuhi SOP, awak kena sihat datang hari tu dan yakin dan masa tu ucaplah terima kasih. Jadi janganlah buat perangai. Jangan tak jawab, nanti guru nak bagi makan macam mana kan? Okey, boleh Ustaz ringkas je sebab banyak benda nak jawab, nak baca ni. Okey, baik. Jom tengok muka surat pertama buku ni. Okey. Boleh? Okey. Semua orang tengok buku adab Islamiah. Okey, muka surat pertama. Okey. Muka surat pertama tu apa yang awak kena maklum ialah okey. Adab menghidang makanan. Muka surat pertama, tengok pada nombor 2 ditulis tu faedah menyediakan makanan. Tolong bulat kat situ hafal. Paling kurang 3. Selalunya dia tanya 2 je. Contoh dia kata apakah faedah menyediakan makanan? Berikan 2. Jawablah. Awak boleh jawab, kalau bijak boleh fikir sini jawab je lah. Tapi kalau yang guru bantu, awak baca dulu. Boleh? Dapat okey. Seterusnya adalah muka surat termute. Muka surat 2. Okey, awak tengok akibat tidak menjaga adab menghidang makanan. Tolong hafal yang itu juga. Boleh? Ustaz galakkan pelajar, awak lipatlah buku awak macam ustaz ni. Lipat jawab. Supaya awak dah bulat-bulat, nanti bila awak bulat pun awak tak ingat mana yang baca, baca. Awak kena buat take note sendiri, awak kena letak tagging sendiri ke, lipat macam ustaz. Ni ustaz lipat-lipat je. Okey. Buku ustaz tak apalah. Okey. Okey. Ustaz. Baik. Hilang. Ada? Allah, hilang lagi. Uh-uh. Allah selamat. Dia bergurau banyak tak ni. Ada orang kelas tu Ustaz. Ada. Tak ada bunyi pun. Tak, Ustaz suruh yang senyap. Okay. Kalau Baik. bising, tak dapat tengok. Baik. Okey. Seterusnya adab minum makanan. Kalau tak nampak Ustaz baca je Okey, 2. Muka surat 6. Muka surat 6 semua orang tengok faedah melayan tetamu. Bulatkan situ. Tengok, kena tahu bab ni. Nanti Ustaz tanya bab ni lah. Ustaz tak tanya apa pengertian tetamu. Ustaz terus tanya faedah melayan tetamu. Apa 2 dia? Paling bagus 3 dan ke atas. Cukup 3. Okey, seterusnya tak dapat tolong cakap dengan Ustaz Ustaz tak ada tengok mesej-mesej lah. Tolong cakap, Ustaz saya tak dapat, saya tertinggal. Cakap. Supaya kami bantu, Ustaz bantu. Muka surat 6 juga ialah akibat tidak melayan tetamu. Dekat hujung bawah ni. Ada. Hujung kat bawah ada. Akibat tidak melayan tetamu. Sama juga. Okey, seterusnya muka surat bab ketiga untuk tahun darjah 3, minta maaf, darjah 3. Awak tengok muka surat 9. Perkara yang perlu dihindari ketika menziarahi orang sakit. Bulatkan nombor 4 tu. Maksudnya awak kena take note apa yang ada dalam ni. Okey. Selalunya kami tanya 2 je, tak banyak. Tapi hafalan lebih 3. Senang nak ingat apa ni. Okey, boleh? Kalau tak boleh bagi tahu yang utama dalam PDPR ni sebab Ustaz tak dengar. Ustaz tak tengok mesej, Ustaz tengok terus apa yang respon orang. Okey, seterusnya kita teruskan. Habis dah darjah 3. Kita pergi darjah 4. Muka surat 19. Okey, apa yang darjah 4 belajar ni? Adab berjalan. Okey. Contoh apa yang dia nak ialah okey. Allahumma samad. Ni tertinggal lah ni, terlebih. Okey, semua orang tolong alert kat Ustaz ni nak cakap. Tengok muka surat 9, tengok dekat Allah. Ni dia terlepas ni, minta maaf Okey, muka surat 18. Okey, semua tengok muka 18. Tengok adab berjalan. Adab berjalan yang nombor 1 tu. Ada 1 kan dalam awan merah, awan hitam tu. Bulat kan? Maksudnya awak kena hafal adab berjalan. Boleh? Okay, boleh. Seterusnya muka surat 19.
Muka surat 19 awak tolong hafal nombor 3 tu pula. Akibat tidak mengamalkan adab berjalan. Lipatlah sekali buku tu terus. Bukan lipat semua, lipat atas dia je. Boleh. Okey, seterusnya contoh muka surat 19 lagi. Nombor 4 bahagian contoh perbandingan adab berjalan iaitu tidak beradab ketika berjalan. Nak tu. Apa contoh-contoh yang awak tahu untuk adab tidak beradab ketika berjalan. Okey. Baik. Seterusnya awak kena tahu juga doa keluar rumah. Tahu, hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wala quwwata illa billah. Bukan doa naik kenderaan pula. Subhanallazi sakhkhara lana nanti. Semua orang kena tahu darjah 5 darjah 6 doa ni. Okey, kalau dia tanya sebutkan doa adab doa keluar rumah. Ataupun kalau kita baca bismillah ayat ni bismillahirrahmanirrahim ni doa apa? Awak tahu dia adalah doa keluar dari rumah. Boleh? Okey, seterusnya kita masuk bab kedua darjah 4. Adab ketika bertanya. Baik. Kena tengok muka surat 21 adab bertanya. Adab ketika bertanya. Apakah tiba Ustaz tanya? Okey, berikan 2 adab ketika bertanya. Hafalah, beritahulah. Jangan jawab Assalamualaikum. Jangan jawab itu. Pemberi salam. Tulis, jawab elok-elok. Janganlah jawab macam nak bagi guru pemarah. Nanti tak bagi makan pun tahu. Okey, baik. Seterusnya tengok muka surat 23. Ustaz ni terlepas ni, banyak terlepas. Okey. Ustaz terlepas. Dalam slide Ustaz ni ada tersalah. Okey, awak kena tengok slide ada tersalah sikit. Aduh, okey. Baik, muka surat 23. Okey, muka surat 23 murid-murid, memang tak tulis dalam slide, terlepas pandang tu. Okey, muka surat 23 adalah nombor 4. Contoh perbandingan mengamalkan adab bertanya dan sebaliknya. Apa yang kita nak tengok ialah bertanya dengan tidak beradab. Nak yang bahagian tu. Contoh dia kata, soalan. Okey, berikan 2 perkara yang dilarang ketika bertanya. Maksudnya sama soalan dia. Sama je. Jadi, dia adalah nombor 23 bukan 19. Tu tersalah tulis. Okey, sepatutnya 23. Okey, boleh. Ada apa nak tanya? Tak ada Alhamdulillah. Ada. Okey, baik. Seterusnya kita nak pergi muka surat 25. Okey, 25. Muka surat 25 ialah adab dengan orang tua. Apa yang awak kena tahu, bab ni memang banyak keluar. Banyak. Antara bab yang banyak keluar ialah bab tentang orang tua, iaitu sama dengan ibu bapa lah. Orang tua ni antara maksud yang lain adalah ibu bapa. Pertama sekali awak kena tahu adalah muka surat 25, adab dengan orang tua. Yang tu kena tahu. Apa ada adab dengan orang tua? Ambil lah 2-3 macam tu dah cukup. Seterusnya muka surat 26, faedah beradab dengan orang tua. Muka surat 26 bahagian 3 tu ada tulis faedah beradab dengan orang tua. Dapat pahala semua tu lah. Ustaz tak suka kalau murid jawab semua apakah faedah, dapat pahala. Yang ni pun dapat pahala, yang ni pun dapat pahala, yang ni pun dapat pahala. Tak naklah macam tu. Cuba jawab dengan akal yang waras, yang bijak dan logik. Contoh mengeratkan silaturahim, semua macam tu. Dia rahmati Allah, banyak lagi jawapan yang boleh ada. Sebab tu awak kena baca dulu buku. Okey, seterusnya cara mentaati orang tua. Nombor 6 tu, ada nombor 4 kan? Cara mentaati orang tua. Itu pun sama, cara mentaati orang tua. Nak juga. Okey, seterusnya muka surat 27, akibat menderhaka dengan orang tua. Okey. Jadi kat situ awak kena tahu, murid-murid kena tahu juga, iaitu akibat yang kita akan lalui, akan kita dapat ketika kalau kita menderhaka kepada orang tua. Maksud saya Okey, seterusnya ada yang tak ada dalam pelajaran ni tapi benda tu biasa belajar, iaitu doa ibu bapa. Murid-murid kena tahu doa ibu bapa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Okey, yang doa Ustaz bagi ni dia Ustaz ambil daripada Google je lah, tak sempat nak type. Jadi dia baca Rabbighfirli wa liwalidayya wa rabbirhamhuma. Ikut awak lah, ada yang ni pun sama je.
Okey. Kalau awak nak baca Rabbil fil lana wali walidina pun boleh, ikut awak lah nak baca apa pun. Yang penting memang doa ibu bapa, yang tak kisahlah sama ada awak nak guna doa ibu bapa ataupun ibu bapa yang ramai. Yang penting kami tahu itu doa ibu bapa. Seterusnya ada lagi yang kami nak Ustaz nak beritahu adalah nilai murni dalam melayan orang tua. Dalam ni tak ada, tapi awak boleh faham. Contoh soalan, Ali duduk dalam bas. Ketika tu ada datang orang tua berdiri. Maka Ali pun bangun dan memberi duduk kepada orang tua tersebut. Soalan dia, apakah nilai murni yang dapat dipelajari daripada sikap Ali tersebut? Sebagai contoh. Apa jawapan dia? Nilai murni ni bermaksud sifat. Contoh, hormat menghormati, kasih sayang, kerjasama. Tapi jangan boleh saling tolong menolong, macam tak ada kaitan lah. Pakcik tu dengan ni tak ada kaitan nak tolong menolong kan. Yang lebih tepat adalah hormat menghormati dan kasih sayang. Boleh bersifat ihsan pun boleh. Okey, jelas sampai situ? Okey, seterusnya kita pindah bab keempat untuk darjah 4, iaitu adab bergaul dengan jiran. Okey, adab bergaul dengan jiran. Okey, muka surat 29. Tengok nombor 2. Berikan adab berjiran. Senang je. Okey, jadi jawapan ni dah ada lah. Nanya awak boleh jawab senang. Tak susah pun. Tapi kita bantu juga supaya awak lebih bersedia. Okey, seterusnya hikmah beradab dengan jiran. Nombor 3. Muka surat 29 juga. Hikmah beradab dengan jiran. Okey, dapat tengok dekat PDPR ni Tak hilang kan? Okey. Hilang tak gambar ni? Tak? Tak. Alhamdulillah. Tak. Okey, seterusnya murid-murid. Okey, kita belajar terus bab 5. Adab menziarahi kubur jenazah dan kubur. Okey. Baik, apa yang kita selalu tanya ataupun akan ditanya selalunya muka surat 32, betul ah 32 ialah doa ketika berlaku kematian. Okey, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi bukan bermakna doa itu untuk orang meninggal sahaja. Seperti yang Ustaz kata sebelum ni, dah ajar sebelum ni, doa itu juga kalau kita berlaku musibah boleh juga kita amalkan ataupun kita bagi tahu. Contoh kita jatuh tangga, sebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tu kena tahu lafaz niat tu. Lafaz niat, tak maaf. Lafaz ayat Quran daripada ayat Quran tu. Maksud dia pun dapat tahu lagi bagus. Sesungguhnya daripada Allah kita datang dan kepadanya juga kita kembali. Okey, seterusnya muka surat 33. Doa ziarah kubur, iaitu Assalamualaikum ya ahli kubur. Tu paling mudah. Tapi kalau lebih advance, Assalamualaikum ya ahli diyar. Ikutlah. Yang penting awak tahu itu bacaan yang sesuai kalau kita pergi ke kubur, masa ziarah kubur tu. Okey, dapat? Okey, bab ke-6 kita rasa tak keluar lah insya-Allah. Okey, bab terus pergi muka surat 40, bab ke-7. Pelajaran ke-7 untuk darjah 4. Okay. Ialah adab berhujah. Okey, soalan yang ditanya adalah adab berhujah. Berikan tentang adab berhujah. Okey, boleh adab berhujah. Tak dengar. Okey. Seterusnya habis kat situ, dah habis. Ada lagi tak akibat Ustaz ni tersalah type ni, tu yang dia ada tu. Yang adab menjaga lidah makanan tu tak ada sepatutnya. Ustaz tersalah masuk kan. Tak gelap. Oh dah ada. Ya Ustaz, memang Ustaz ni tengah membuang dia punya tulisan ni. Sekejap Ustaz stop sharing sekejap. Ustaznya nak masuk kelas tak accept, alamak. Sekejap. Okay. Okay. So banyak lagi ada masa sekali insya-Allah. Cuba masuk saya. Okey, bagus. Okey, baik. 37 calon je nak menjawab ni. Masya-Allah. Macam mana ni? Okey. Baik. Minta maaf kejap bagi Ustaz ni sekejap.
Okey, ada apa-apa yang terlepas ke murid-murid? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, kita pindah ke darjah 5. Okey, darjah 5 kita mulakan dengan adab bekerja. Baik, adab bekerja. Ustaz ni kejap Ustaz share balik semula. Mana ni? Okey. Bab dalam tahun 5. Muka surat berapa nak tengok ni? Okey, adab bekerja kita tengok pada muka surat 48. 48 ialah nombor 7. Cara meningkatkan prestasi kerja. Faham prestasi maksudnya meningkatkan produktiviti, meningkatkan kerja tu lebih bagus. Tolong tengok benda ni. Cara meningkatkan prestasi kerja. Okey, seterusnya. Okey, habis bab 1 Okey, bab 2. Adab berjual beli. Okey, adab berjual beli. Muka surat yang kita akan tengok ialah muka surat 51. 51 ialah dalil Al-Quran yang menghalalkan jual beli, iaitu ayat dia wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. So awak kena tahu ayat ni, muka surat 51 tu hafal. Kalau ditanya ke apa ke dalil, awak boleh jawab wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, ataupun dia kata apakah dalil apa ni? Ustaz pun tak ingat apa soalan dia. Ustaz pun tak tengok soalan habis. Okey. Tapi yang ni Ustaz cuma bantu awak. Jadi kalau awak tak hafal, tak boleh tolonglah. Okey. Boleh. Okey, seterusnya tengok muka surat 52. 52 ialah mengenai akibat tidak beradab dalam jual beli. Contohnya, contoh soalan yang kita bagi kan. Sekiranya penjual tu jual barang rosak yang campur dengan barang rosak. Apakah kesan dan akibat yang berlaku kepada perniagaan dia? Contoh jawab dia boleh jawab. Rezeki tidak berkat, perniagaan tidak maju, jual beli tidak mendapat sambutan. Ikutlah. Boleh jawab yang mana yang awak rasa sesuai. Okey. Janganlah kita tulis ataupun cakap dapat dosa. Yang tu boleh lah. Tapi awak ada jawapan yang lebih bagus untuk beri kepada penilai. Boleh Baik, kita pindah ke muka bab ketiga, iaitu adab ketika bermain. Okey, apa yang famous tentang soalan ni ialah tentang adab bermain sebelum bermain, semasa bermain, selepas bermain. So awak kena tahu tiga-tiga adab berdasarkan buku revisi yang awak ada ni. Jadi tengok setiap bahagian tu hafalah 3. Tengok tahu ayat-ayat yang sesuai untuk awak jawab. Boleh? Okey. Baik. Itu untuk muka surat 54. Kemudian muka surat seterusnya adab muka surat 58 murid-murid, adab dengan pemimpin. Adab dengan pemimpin. Okey, adab dengan pemimpin ni pun antara soalan yang banyak juga daripada adab dengan orang tua. Adab dengan pemimpin ni pun antara soalan yang boleh memberi markah yang banyak. Memang keluar pun. Okey, pertama ialah pemimpin dan kategori. Pemimpin dan kategori pada muka surat 58. Awak kena kenal pasti siapa ketua. Contoh kita tanya, apakah pemimpin yang anda kenali? Okey, mungkin awak jawab Perdana Menteri, Yang Tuan Agong, Menteri Besar, Ketua Kelas, Ketua Kebersihan, Guru Disiplin. Ikut awak lah. Boleh Yang ni kita senang bagi terus. Baik, seterusnya muka surat 59, nombor 4, contoh adab dengan pemimpin. Contoh adab dengan pemimpin. Apa contoh yang awak boleh buat? Antara dia adalah bagi saya menghormati, semualah. Okey, benda yang kita boleh lihat daripada buku ini. Perkara yang kita lihat
buku ni. Okey, seterusnya kalau soalan yang lain dia tak ada dalam buku, cuma dia keluar juga. Okey, contoh dia kata, tolong take note semua orang. Contoh soalan tentang berikan tanggungjawab ketua kelas. Awak boleh fikirkan sendiri kan jawapan dia. Tak perlu pun nak cari jawapan pun boleh. Tapi sesuai dengan kelas lah. Menjaga kelas, okey, membantu guru kelas, okey, memastikan kelas dalam keadaan elok. Itu yang boleh kita jawab tentang tanggungjawab ketua kelas. Okey, seterusnya ialah soalan mengenai soalan lain kesan buruk tiada pemimpin yang bagus. Apa yang awak boleh faham tentang kesan buruk sekiranya tiada pemimpin yang bagus? Kesan buruknya ialah selalunya apa? Negara kucak-kacir. Semualah boleh kita boleh buat sendiri, fikirkan sendiri. Tapi memang kita tak ada bagi maksudnya dalam buku revisi dia tak ada. So ustaz kena bagi tahulah. So murid-murid kena faham. Kalau tak ada pemimpin yang bagus, apa kesan yang berlaku kepada negara kita? Okey, baik. Seterusnya, soalan lain adalah berikan ciri pemimpin yang baik. Ciri pemimpin yang baik ni dalam buku ni memang tak ada dalam revisi. Tapi kita boleh fikirkan sendiri juga iaitu adil, jujur, patuh perintah Allah, amanah, bertanggungjawab. Pun boleh jawapan-jawapan yang sesuai lah. Jangan tulis baik. Memanglah baik. Dah tahu pemimpin yang baik. Tapi apa yang baiknya tu? Boleh macam tu Okey, seterusnya. Okey, ni bab yang terakhir. Adab bermesyuarat ataupun bermuzakarah. Okey, adab bermesyuarat ataupun kita panggil bermuzakarah. Memuzakah, minta maaf lah, ni naik pun waktu ni tengah nak siapkan tadi. Okey kejap bagi ustaz. Betulkanlah sekejap. Ustaz. Ya, Ya, ada apa-apa soalan tak dalam PDPR? Ya. Ada. Ada. Okey, boleh faham tak apa yang Ustaz cerita tadi ataupun bincangkan tadi? Muzakarah. Minta maaf Aib ni tadi tak sempat nak betulkan. Kita kejar-kejar nak siapkan. Okey, bab muzakarah, maka soalan dia ialah sekejap. Okey, Ustaz sambung slide Ustaz Okey. Dapat tengok adab bermesyuarat atau bermuzakarah saya tu, tapi tertinggal lagi. Bermuzakarah. K-K-A-R-A-H. Bermuzakarah. Okey, baik. Apa yang murid-murid kena tahu ialah muka surat 62 tujuan bermesyuarat. Okey, apakah tujuan bermesyuarat? Nombor 3. Okey, tujuan bermesyuarat sama dengan maksud kebaikan ketika kita bermesyuarat. Okey. Sama maksud dengan kebaikan beradab ketika mesyuarat. Tujuan mesyuarat ialah contoh mengelakkan perselisihan, keputusan bersama, memberi kesenangan, dapat menyelesaikan masalah. Itu adalah mesyuarat lah. So boleh kita gunakan pada kebaikan beradab ketika bermesyuarat. Jelas Muka surat 62 tu kita boleh tujuan bermesyuarat. Okey, seterusnya ialah muka surat 63. Okey, 63 ialah kita nak soalan mengenai akibat tidak menjaga adab mesyuarat pada nombor 6. Nombor 6 bawah tu, okey, apakah akibat ataupun soalan kita tanya boleh kata kesan buruk kalau kita menyampuk dalam bercakap ataupun berhujah dalam mesyuarat. Soalan kita macam tu. Okey. Jadi dia berkaitan tentang mesyuarat juga. Kalau kita bercakap dengan orang, apa yang kita akan berlaku pada kita kalau kita menyampuk? Berlaku perselisihan faham. Contoh menyebabkan pergaduhan. Kita boleh ambil jawapan yang kita rasakan sesuai. Boleh? Okey. Seterusnya ialah soalan yang tak ada dalam revisi tapi boleh keluar juga. Sifat ahli mesyuarat.
Apakah sifat yang ada untuk ahli mesyuarat? Ahli mesyuarat ni, dalam mesyuarat, sepatutnya ahli mesyuarat ni apa sifat positif yang dia ada? Dia kenalah bijak, sabar, jujur, ikhlas, bertanggungjawab. Semua sifat-sifat yang positif yang sesuai lah. Okay, yang tu boleh kita ambil. Okay, baik. So itu tentang semua tentang MP Kafah lah. Okay. Secara ringkasnya, MP Kafah yang awak akan lalui ni, minta maaf kalau ada yang baru masuk, okay, mungkin Ustaz akan buat sekali lagi untuk untuk ni maklumkan. Tapi apa yang awak akan lalui pada minggu hadapan, okay, benda ni mungkin guru kelas ni baru bincang tadi. Jadi sebab baru dapat ada JAKIM, jadi kita akan maklumkan dari semasa ke semasa kepada awak atau kepada murid-murid semua dalam grup. Okay, jadi murid-murid diminta darjah 5, darjah 6 tolong hadir MP Kafah. Tolong hadir MP Kafah. Najmi jangan buat muka macam tu. Okay. Dia memang kena datang. Kesan dia kalau awak tak datang, awak akan gagal sendiri, awak yang rugi. Guru tak boleh dapat bantu. Guru dah penat uruskan ni untuk awak. Sebab ni arahan untuk kesenangan dan kebaikan awak sendiri. Sebab ni arahan JAKIM sendiri. Okay, Nisa ada soalan? Bila Ustaz tarik tu? Nak yang Ustaz rakam ni nanti Ustaz hantar dekat grup ke? Of course, hantar. Ya, sebab tu kita rakam. Lain soalan? Ustaz tarik yang MP Kafah ni Ya, bila? MP Kafah mula Isnin depan. Maksud dia, okay, kalau ada yang mungkin baru masuk tadi. Okay, ni sebab saya buat ringkasan lah. Okay, untuk masa setengah jam ni kita akan, nanti Ustaz akan ulang balik tau. Supaya tak nak awak terlepas tengok yang tadi Ustaz dah bincang tadi. Okay, untuk makluman, tengok slide kejap Okay. MP Kafah ni untuk calon UPKK. Maksud dia dibuat dalam bentuk soal lisan. Soal lisan. Macam temu duga lah. Murid datang, okay, dalam SOP kita ada jarak-jarak. Okay, lepas tu guru akan panggil. Contoh, okay, nama pertama. Okay, sebagai contoh Zuhailman lah sebagai contoh. Walaupun Zuhailman kan sebagai contoh. Okay, murid nama Zuhailman. Okay, sila. Okay, kita ada soalan MP Kafah untuk soalan adab. Awak atau kamu hendaklah jawab soalan ni secara lisan. Okay, jadi soalan dibuka. Okay, contoh, berikan 2 pemimpin yang awak tahu. So, awak kena jawab lah. Jadi berdasarkan apa yang guru bagi tahu tadi ni, itulah sepatutnya. Kenapa Ustaz buat ni? Sebab nak sangat buat, sebab murid-murid, kalau kita tak bagi tahu macam ni, awak kena baca semua buku ni. Senang cerita lah, baca je semua buku. Tapi kita pun rasa kita tak nak bebankan murid untuk 5 subjek baca 1 minggu ni. Takkanlah boleh. Jadi kita nak juga bantu murid, cuma muridlah kena bantu diri sendiri. Sebab tu tolonglah. Ya. Tolonglah beri kerjasama. Ya. Nanti kalau dia bercakap dekat ustazah ke ataupun tulis kat kertas masa nak periksa tu. Cakap macam berbincang. Okey, berikan adab kepada guru contoh. Beri lah. Awak jawab lah. Saya decide. Jadi dia macam kuis jugalah, kita anggap macam kuis. So awak atau murid kena jawab dengan pantas. Bukanlah ada masa. Seorang tu dia kena jawab 45 soalan. Terus macam tu. Jadi tolong bawa air Seorang tu jawab sekali ramai-ramai. Seorang. Boleh? Okey? Tolong kalau awak tak datang kami tak boleh tolong. Melainkan kami ada excuse khas saja. Contoh, dia memang kena wajib datang sebenarnya. Melainkan contoh, dia memang tak boleh datang, ada urusan tertentu. Yang tu kena bincang dengan guru kelas. Guru kelas akan buat keputusan lain. Tapi kena hadir. Kalau murid tak hadir, tak ada markah untuk mereka. Awak semua tak dapat, yang tak datang tak dapat markah lah. Tak boleh tolong. Jadi kita dah mesyuarat tadi, murid-murid akan datang mengikut arahan yang telah ditetapkan. Ada kelas yang ditetapkan. Sebab murid-murid disusun mengikut nombor giliran. Nombor giliran, contoh A, B, C, D, nama A, kelas ni.
kelas B, nama B, mula B, sampai Z, ikutlah. Darjah 5, darjah 5. Darjah 6, darjah 6. Jadi penilai dia siapa? Semua guru kafah Al-Aman. Dan adik-beradik awak daripada 5, 6 dicutikan. Okay. Tapi belum bagi tahu secara rasmi lah. Kami baru bagi tahu ni sebab kami baru mesyuarat. Jadi dia kena ambil masa untuk keluarkan nama awak, kelas apa, bila nak bagi surat dalam minggu ni juga. Jadi perkara ni adalah ad hoc sangatlah daripada JAKIM. Jadi kita kena buat macam itulah. Okey, ujian lisan bermula 15 hari bulan. Petang dia tak kacau sekolah kebangsaan. Dia hanya sekolah agama. Sekolah agama. Okey, bila awak dah dapat jawab semua ni, barulah awak layak dapat sijil UPKK. Perasaan bulan B tu, ya semua orang. Semua orang. Dia tak ada giliran dah untuk MP Kafah. Semua pelajar tahun 5, tahun 6 semua kena datang. Boleh? Semua darjah 5, darjah 6. Kalau awak tak datang, kami tak boleh nak tolong sebab murid-murid kenapa kena datang hari-hari? Contoh, hari Isnin kami buat adab. Hari Selasa ataupun mungkin 2 hari. Hari Isnin, Selasa adab. Hari Rabu mungkin sirah. Awak kena datang juga sirah. Hari lain bahasa Arab pula. So jadual pun akan ada. Awak akan mengikut keadaan tersebut. Boleh? Jelas apa yang dimaklumkan ni? Jadi sebab tu dia datang. Kena datang. Jadi kalau tak faham kena rujuk guru kelas lah. Guru kelas tengah, Yamis memang tengah bincang lagi. Tengah nak siapkan minggu ni. Supaya awak akan minggu depan. Kenapa nak buat sangat PDPR ni? Sebab murid grup B memang tak datang. Grup A minta maaf. Grup A ni memang tak datang sekolah kan minggu ni. Jadi kami kesian dengan awak. Sebab awak tak baca buku pun lagi. Takkan tiba-tiba hari Isnin awak nak jawab apa? Tak baca buku? Jadi bawa buku. Okay. Dan bawa buku revisi semua Kalau awak dah habis, ustaz saya dah habis jawab, saya boleh balik tak? Tak boleh balik. Awak bacalah buku revisi untuk hari kemudiannya pula. Bawa buku revisi hari-hari untuk MP Kafah. Okay, dia memang 14-11 ni. Lepas ni tak nak dah buku revisi, dah tak pakai. Bukan tak pakai, maksud kita akan fokus balik pada buku teks lah. Jaiz. Bukan tak pakai, buku tu penting ilmu kan. Okay, so Ustaz buat sekali lagi pusingan. Ni untuk yang ringkasannya untuk baki 15 minit ni. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Tak ada jelas ni adalah tips skor MP Kafah. Pertama, baca buku revisi. Ikut dengan ulang kaji ustaz atau ustazah. Inilah ulang kaji kami. Baca apa yang kami suruh. Sebab kami yang tanya kepada anda soalan-soalan tersebut. Cara nak jawab, perlu berfikir logik. Awak kena fikir, jangan jawab ikut hati. Contoh berdosa, senang je jawab dosa. Awak kena fikirlah jawapan tu. Janganlah macam awak ambil keputusan yang agak tak gesa-gesa. Itu bukan kebat, kebat kena fikir. Soalan jawab dengan logik dan kena faham apa soalan yang kami berikan. Okay, seterusnya jaga adab waktu masa hari kejadian tu, jaga SOP, jaga adab. Awak kena bersedia jawab 45 soalan tu untuk subjek tu. Awak kena sihat. Kalau tak sihat, kalau vaksin, contohnya dah jenam vaksin kan, yang tu kami akan maklumkan kemudian. Okay, tahu memang ada. Macam-macam keadaan kami tahu akan ada itu, ada ini. Tapi yang penting sihat, tak ada gejala, bukan kuarantin. Kalau kuarantin kami ada cara lain untuk buat MP Kafah awak juga. Kelas-kelas ni Jaya tolong. Okey, dan tolonglah ucap terima kasih lah sebab guru tu bercakap dengan awak. Banyak tu nak kena layan hari tu. Okey, awak semua. Okey, jadi pertama adab menghidang makanan, muka surat 1, faedah menyediakan makanan dan dengan cara yang betul. Okey, akibat pada muka surat 2, adab menghidang makanan. Okey, jadi ni ulang semula. Kalau nanti kita akan bagi video ni dan Ustaz akan bagi slide ni sekali untuk murid-murid lihat. Okey, sebab tu tolong masuk untuk bahasa Arab esok. Esok Ustaz akan bagi bahasa Arab punya pula. Ustaz jaga dua-dua subjek bahasa Arab dengan akhlak. Jadi Ustaz bertanggungjawab untuk bagi kemudahan kat murid Ustaz. 5, 6 sama je. Jadi tolong masuk esok untuk 2.5 untuk bahasa Arab pula. Okey, Lughatul Quran lagi lah mencabar sebab dia bahasa Arab.
Okey, adab melayan tetamu. Okey, kita buka secara lalu macam tu je faedah akibat. Okey, adab menziarahi orang sakit. Okey, muka surat 9 pada bahagian yang keempat tu. Okey, faedah apa yang perkara yang perlu dihindari. Okey, bab darjah 4. Seterusnya terus pindah darjah 4. 5 jihad, tolong jangan suara awak masuk dalam ni. Okey, baik. Seterusnya muka surat 19, adab berjalan. Okey, akibat ni Ustaz tersalah type so awak kena tengok betul. Adab berjalan tu adalah akibat tidak mengamalkan adab berjalan. Dan juga apa yang contoh kalau kita tidak contoh kita tak mengamalkan adab tu. Contoh kita jalan sombong, kita tak ada tujuan, kita tak ada contoh buat maksiat. Jadi itu bukan adab yang baik lah. Bukan adab sebagai. Doanya pun kena tahu. Okey, tu muka surat 19. Okey, baik. Seterusnya, okey, yang ni yang Ustaz tersalah type ni. Okey, muka surat tersalah type. Patutnya muka surat 21, adab bertanya. Muka surat 21. Okey, ketika bertanya. Dan juga muka contoh adab tak bertanya dengan beradab ataupun perkara yang dilarang dalam bertanya ialah awak yang boleh lihat nombor 4 dalam muka surat 23. Okey, slide ke-10 ni yang ada masalah. Ustaz nanti betulkan untuk hantar balik sebelum pada belajar. Okey, yang tu adalah nombor muka surat tadi 21 dan muka surat 23. Okey. Okey, seterusnya. Okey, slide seterusnya adalah adab dengan orang tua. Ni bab banyak memang banyak masuk. Murid-murid kena lihat muka surat 25, 26, 27. Adab tu. Dan dengan hafal doa kepada doa ibu bapa dan kena tahu adab nilai murni ataupun sifat yang ada yang kita boleh terjemahan doa buat ibu bapa kena. Ya, kena hafal. Ni doa biasa, basic doa. Rabbighfirli wali walidayya ni memang basic. Okey. Ikutlah kalau awak nak baca Rabbighfir lana wali walidayya dina ke sama je. Ikut nak jamak ke nak mufrad ke tak ada masalah. Yang penting tahu doa ibu bapa. Jangan baca Rabbana atina pula. Tu doa dunia akhirat. Jadi kena tahu doa ni. Boleh Okay, murid-murid. Yang tu murid-murid kena tahulah. Ini antara bab yang banyak lah. Kita tengok betul-betul Seterusnya ada tinggal lagi dalam 11 minit saya nak habiskan kelas ni. Okey. Seterusnya adab menziarahi jiran. Jiran pun penting iaitu nombor muka surat 29 adab berjiran apa. Okey. Seterusnya apakah hikmah yang kita dapat kalau kita beradab dengan jiran. Paling kurang hafal 3. Selalunya nak 2 je. Paling bagus hafallah 3. Boleh Seterusnya ziarah kubur tadi muka surat 32, apa doa berlaku kematian ataupun berlakunya musibah kita boleh ambil. Okey, doa ni iaitu doa apa? Kita baca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan juga doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur atau assalamualaikum ya ahli diyar. Boleh guna dua-dua, boleh diterima. Okey, seterusnya ni sebab Ustaz ulang ni untuk yang yang baru masuk nanti awak boleh tengok balik video ni kita dah rakam. Okey, seterusnya muka surat 40 pun sama, adab berhujah. Tengok pada adab berhujah. Apakah adab berhujah? Itu saja. Okey, untuk darjah 5, tengok untuk adab bekerja muka surat 48. 48 cara meningkatkan prestasi kerja 48. Seterusnya dah habis adab bekerja, kita pergi ke adab jual beli. Adab jual beli, murid-murid kena tahu dalil kenapa Allah menghalalkan jual beli ataupun kenapa kita boleh jual beli ni. Allah halalkan ayatnya ialah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tahu maksud sekali. Itu dalil dia. Dan muka surat 52
kesan buruk kalau kita, contoh soalan kita bagi apa? Kalau penjual tu jual barang yang rosak, apa kesan buruk dia? Dia boleh tengok muka surat 52. Okey, adab bermain macam biasa muka surat 54. Semua tu sebelum, semasa, selepas bermain semuanya. Adab dengan pemimpin, antara adab yang banyak tadi daripada arah orang tua, iaitu tentang siapa pemimpin, contoh kenali pemimpin awak, siapa pemimpin, bagi contoh, okey. Contoh adab kepada pemimpin, kebaikan beradab dengan pemimpin, tanggungjawab ketua kelas. Yang mula kuning tu tanggungjawab ketua kelas, awak kena fikir sendiri tak ada dalam muka revisi tapi boleh fikir dengan mudah lah. Kesan buruk tiada pemimpin yang bagus, contoh ciri pemimpin yang adil, yang baik, adil, jujur, patuh, perintah Allah, amanah. Okey, adab bermesyuarat. Okey, yang last, ni final round tengok. Okey, adab bermesyuarat muzakarah. Apa tu bermesyuarat? Apa tujuan kita bermesyuarat? Iaitu kenapa nak mesyuarat? Menyelesaikan masalah, untuk mengelakkan perselisihan. Okey, boleh Okey, kalau apa kesan buruk kalau kita berlaku, kalau kita menyampuk dalam mesyuarat bercakap bergaduh, boleh menyebabkan perselisihan faham, tidak menghormati majlis. Ikutlah. Okey, dan akhir sekali, apakah sifat jujur apakah sifat ahli mesyuarat? Iaitu bijak, sabar, jujur, bertanggungjawab, amanah, yang sesuainya lah. Okey, rasa sampai situ je dulu. Okey, dah habis. Untuk revisi ataupun ulang kaji yang Ustaz boleh buat untuk grup, khususnya untuk grup B untuk grup A. Okey, grup A memang awak tak datang minggu ni. Jadi tujuan kita buat ni sebab murid-murid kena usaha sendiri di rumah. Okey, baca tak? Kami dah tahu apa yang baca. Jadi tolong bersedia. Tak ada PDP, tak ada kelas kan? Petang baca buku. Sebab hari Isnin awak nak kena jawab dah. Okey? Boleh murid-murid? Ada apa-apa soalan tak? Okey? Boleh? Tak ada. Tukar grup B tak boleh. Tukar grup ni dah sama. Dia sama je, tak ada tukar-tukar. Semua datang sama. Okey? Ada soalan ke Nisa? Tak boleh live ke? Amir Naufal tu kenapa? Okey Ustaz, stop untuk sekejap. Masa stop recording lah. Okey, Ustaz harap murid-murid semua tolong hadir demi kebaikan anda. Okey, guru pun tak ada kemampuan untuk cari awak semua murid ni. Jadi kalau dapat kes tertentu ni tak apalah, kami boleh faham. Tapi untuk semua murid tak datang tu mungkin susah lah untuk kami lalui. Jadi tolong bagi kerjasama. Okey, nanti kami akan maklumkan dalam grup dari semasa ke semasa tentang jadual macam mana, perkelilingnya macam mana, semua kami akan maklumkan dalam minggu ni, insya-Allah. Okay, untuk recording saya tutup dulu.